كلمة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berkumpul semula bersama kisah seram alam jin. Seperti biasa, saya seru kepada semua umat Islam, kita doakan sahabat hari kita kepada saudara Islam kita di tanah Palestin supaya beroleh kebebasan, kemenangan, dikuatkan iman dan takwa sepanjang berjuang untuk tanah bersejarah bagi semua umat Islam. Jangan mudah lupa dan leka saudara dan saudari semua. Itu nasihat saya. Kita tukar angin, kita buat dekat luar rumah pula. Tapi ini dekat kampung. Malam ini akulah seniman. Setelah kita putuskan pertunangan, tiada kawan yang dapat meneka, ku berduka. Lagu Jamal Abdillah saja intro. Okey, baik. Macam ni. Malam ini pengirim adalah seorang wanita yang bernama Puan Syuhada. Sekarang tahun 2024. Sekarang ni Puan Syuhada sudah menjangkau umur 61 tahun. Perkongsian kisah malam ini adalah ketika beliau masih lagi berumur 15 tahun, di mana ianya berlaku pada tahun 1978. Korang semua waktu ni dah lahir belum? Di sebuah perkampungan yang terletak di Perak. Lokasi tempatnya macam biasa dirahsiakan. Pagi itu beliau bersama ibu dan ayah bersiap-siap dengan pakaian yang cantik-cantik, kerana hari itu mereka sekeluarga akan menghadiri satu majlis perkahwinan yang akan berlangsung di kampungnya. Maka menjadi satu kewajipan jiran-jiran tetangga di kampung ini akan mengambil bahagian dalam bergotong royong, bekerjasama mempersiapkan majlis kenduri berkenaan. Bagi Syuhada pula, masa tu kan dia ni budak-budak. Peranan dia sebagai seorang budak perempuan tak lain tak bukan melepak dengan kawan-kawan yang sebaya seusia dengan dia. Macam biasa, lepak sembang makan, lepak sembang makan, lepak, tengok meja dia kosong lagi, sembang lagi, makan lagi. Dulu seronok. Kalau kenduri kahwin macam ni, memang zaman-zaman dulu mana ada habiskan waktu main handphone. Handphone dulu mana ada wujud lagi. Banyak masa diluangkan bersama-sama dengan rakan sebaya 100%. Bila matahari sudah naik di atas kepala, kedengaran pasukan kompang menempuk-nempuk dengan semangatnya alunan yang dinanti-nantikan oleh para tetamu yang hadir. Sebab ini menunjukkan bahawa raja sehari pasangan pengantin sudah mula berarak berjalan tiba ke majlis. Masing-masing seronok dalam memerhatikan lagak pengantin. Untuk Syuhada pula, pengantin jatuh nombor 2. Yang pentingnya dia nak tengok acara silap pengantin yang akan menyusul sebentar lagi. Inilah yang budak-budak dulu suka tengok ni. Apabila pengantin sudah duduk di atas kerusi yang khusus di pekarangan rumah, saat yang dinanti-nantikan bermulalah tiupan serunai dan kompang sebagai alunan pembuka bagi persembahan silap pengantin oleh para tetamu. Dulu-dulu, bagi pendapat Syuhada lah kan, silap pengantin memang jelas nampak hidup di mata mereka. Berbeza dengan silap pengantin di rata-rata majlis perkahwinan sekarang ni. Zaman sekarang sukar nak dijelaskan kenapa. Ini hanya pendapat peribadi Syuhada saja. Lain orang, lain pendapat. Dah, jangan nak berbala lagi. Mungkin dulu mereka sangkakan silap pengantinnya agak unik, berbeza dengan silap pengantin zaman sekarang. Wallahualam.
Saya waktu ni pun tak lahir lagi. Sedang silap pengantin ini bertukar-tukar persembahan daripada para tetamu. Tiba-tiba, pengantin perempuan meloncat daripada kerusi pengantin terus menapak ke atas tanah gelanggang. Pada mulanya, sangkaan mereka ini pengantin perempuan hanya nak buat gimik sahaja atau mungkin tergelincir daripada tempat duduk pengantin. Namun, semua manusia di majlis ketika itu menjadi senyap membisu bila mana pengantin perempuan mula mengatur langkah persilatan. Tetapi ada sedikit pelik ke atas pergerakan silatnya. Syuhada berkata lagi, hasil pandangan mereka yang melihat aksi persilatan perempuan tu bukanlah langkah silat pengantin, kerana silat pengantin hanya lebih memperagakan bunga-bunganya sahaja. Tapi yang diperlakukan oleh pengantin perempuan ini seperti langkah silat untuk bertempur. Nilai macam ni. Bila mana ahli-ahli silat di majlis berkenaan menolehkan pandangan mereka ke arah keluarga pengantin perempuan dan juga ke arah pengantin lelaki, apabila masing-masing menggilingkan kepala seolah-olah memberikan jawapan bahawa ini bukan seperti yang dirancang, ini bukan gimik, maka tanpa membuang masa, ahli-ahli silat di situ tahu ini adalah sesuatu yang perlu ditangani dengan segera. Ini adalah sesuatu yang kita boleh katakan sebagai kerasukan. Tanpa pilihan lain yang ada, terpaksalah salah seorang ahli silat di situ membuka langkah menyahut salam tempur kepada pengantin wanita ini atas tujuan supaya mereka yang lain boleh menyelinap di bahagian belakang pengantin perempuan tersebut untuk memberhentikan perlakuannya yang tidak manis dipandang oleh kesemua manusia di majlis berkenaan. Kejadian ini boleh dianggap perkara yang sangat memalukan. Dulu-dulu, adat dan adab sangat dititik beratkan. Bukan menjadi perkara biasa pasangan pengantin boleh turun gelanggang buka silat walaupun pengantin tahu silat tu. Kerana adab sebagai pasangan pengantin hanya memainkan peranannya sebagai raja sehari, bukan turut sama beraksi di gelanggang silat. Inilah yang dikatakan adab sebagai pengantin raja sehari. Kalau sekarang ni kata Puan Syahda, dah seakan-akan macam kebiasaan. Kalau pengantin tahu silat, dia pun akan turut serta turun gelanggang. Kalau boleh, janganlah. Kalau tahu silat macam mana sekalipun, kau tu raja sehari, duduk elok-elok, peragakan sebagai seorang pengantin pada hari istimewa kamu tu. Kita sambung semula. Seketika pengantin perempuan yang kerasukan ini melayan pesilat yang berada di hadapannya dengan peluang yang ada. Terus mereka yang lain-lain ini terjah di belakang pengantin perempuan tu, memberhentikan perilaku pengantin tersebut. Bergemalah seketika seluruh majlis perkahwinan itu dengan suara jeritan. Pengantin perempuan sama persis. Suaranya seperti nilaian hantu di tengah malam. Habis majlis menjadi riuh. Yang Penny berlari meninggalkan majlis. Yang tengah makan pun sama berlari membawa pinggan nasi di tangan. Manakala yang masih belum tahu berebut-rebut mendekatkan diri mereka ke gelanggang silat. Nak tengok apa sebenarnya yang berlaku tu. Kenapa jerit-jerit tu? Masing-masing nak tengok, nak ambil tahu. Waktu ini jelas kelihatan pengantin perempuan meronta-ronta, berguling-guling di atas tanah. Daripada pakaian pengantin yang cantik berseri, sekarang kini sudah menjadi kotor berdebu. Kebetulan salah seorang daripada ahli silat yang berada di situ adalah seorang guru agama di sekolah pondok di kampung ini. Jadi berbekalkan ilmu agama yang ada, ustaz ini menenangkan keadaan pengantin perempuan yang kerasukan tu. Tak ambil masa yang lama pun, pengantin perempuan tu serta-merta pengsan dibuatnya. Syuhada kata, nampaklah keluarga pengantin ni menangis teresak-esak, sedih dengan kejadian yang tidak diduga. Disangkakan menjadi sejarah yang berbahagia, tetapi bertukar kepada peristiwa yang merana. Suasana menjadi pilu. Para tetamu yang tidak terlibat dengan pertalian darah masing-masing dah beredar meninggalkan majlis.
hanya disebabkan keluarga syuhada adalah antara jiran yang paling berhampiran, maka mereka sekeluarga masih lagi tidak bergajak daripada rumah pengantin. Jiran-jiran wajib kena ambil berat, kena bantu apa yang boleh. Syuhada tak dapat info yang tepat. Dia tak boleh nak curi-curi dengar dengan perbualan orang-orang tua pada waktu itu. Ialah budak-budak kan, disuruhnya syuhada dan juga kawan-kawan yang lain duduk jauh-jauh. Mahu tak mahu, hanya daripada jauh je lah syuhada ni boleh tenung melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Masa syuhada ni bersama dengan kawan-kawan dia duduk di bawah kemah pengantin, daripada penglihatan syuhada, dia hanya boleh melihat daripada jauh. Selepas pengantin perempuan pingsan, mereka semua membawa pengantin perempuan ni masuk ke dalam rumah. Agak lama juga, daripada tengah hari sampailah berkumandangnya azan waktu solat asar. Barulah mereka bawa semula pengantin lelaki dan perempuan ini keluar daripada rumah. Waktu ini pengantin perempuan dah mula sedar daripada pingsan. Kemudian ada sesuatu yang memeranjatkan syuhada tahu. Korang nak tahu tak apa yang syuhada nampak selepas itu? Nak tahu tak apa yang berlaku? Sangat memeranjatkan bila mana pasangan pengantin lelaki dan perempuan diselimutkan dengan rapi dengan selimut tidur. Selimut tidur tu bukanlah warna putih. Selimut tidur yang biasa kita guna seladu tu kan ada banyak corak, ada banyak bentuk kan. Lebih kurang sama macam selimut kita dekat rumah tu lah. Diselimutkan secara penuh pada pasangan pengantin ni. Hanya pada bahagian muka sahaja dibiarkan buka. Nampak tak korang semua? Tak lain tak bukan, memang sama seperti jenazah yang dikapankan atau seiras sama macam pocong. Kenapa dibuat begitu? Kenapa? Pada mulanya, wallahualam, syuhada masa kejadian tu memang tak tahu sebab apa diperagakan pengantin macam tu sekali. Memang tak tahulah sebab apa kan. Tetapi nanti syuhada akan jelaskan kepada kita mengapa pasangan pengantin dibalut macam tu. Sabar, tunggu dulu, nanti saya jelaskan. Lepas dah diselimut, dibalut dengan rapi, kemudian surunai dan kumpang dipalukan semula. Tidak sekuat tadi mainan bunyi dia. Perlahan je, hanya cukup sekadar syarat je diberikan persembahan silat yang lebih kurang ringkas. Tiba-tiba tak disangka-sangka pengantin perempuan menjadi kerasukan semula. Bila dilihat pengantin perempuan dah kerasukan, terus ustaz pegang kepala perempuan tu sambil membacakan surah-surah Al-Quran dengan kuat. Perempuan tu pun sama turut menjerit-jerit minta dilepaskan. Tetapi malangnya tidak berupaya sebab seluruh badan sudah dikapankan penuh. Maka pergerakan untuk melawan ustaz ni secara aksi bersilat sudah terbatas dan dipatahkan daripada awal-awal lagi. Jin dalam badan perempuan ni tak boleh nak bersilat dah. Waktu kesempatannya ada, ustaz bertindaklah untuk menamatkan jin syaitan dalam badan perempuan ni. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kedengaran cerita ngilayan akhir daripada pengantin perempuan tersebut sebagai mercu tanda berakhirnya kepada segala gangguan dan kerosakan majlis perkahwinan hari itu. Syukur Alhamdulillah, pengantin perempuan pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Dilepaskanlah pasangan pengantin ini daripada balutan selimut tidur tadi. Justru selepas itu, berpelukanlah mereka berdua dengan perasaan sedih bercampur baur dengan perasaan gembira. Itu berkaitan dengan apa yang syuhada lihat depan mata waktu kejadian. Sekarang, ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua ni. Tiba masanya syuhada menceritakan semula punca keadaan yang sebenar. Selepas syuhada sekeluarga pulang ke rumah, tak beberapa lama selepas itu, selepas hari demi hari berlalu, syuhada dapat dengar tahu daripada bualan mulut orang tuanya sedang bersembang. Kata mereka, begini, dengarkan sini baik-baik. Masa pengantin perempuan pingsan, dibawa masuk ke dalam rumah, betul tak? Rupanya ada lagi sesi perubatan yang lain telah dilakukan di dalam rumah. Ustaz meminta orang kampung panggil ustazah daripada sekolah agama yang berdekatan. Panggil sebab apa tahu? Sebab kalau ada sesuatu berlaku pada perempuan ni nanti,
bolehlah ustazah ni kendalikan dengan sentuhan daripada dua badan wanita yang sama jantinanya. Kalaulah ustaz, mana boleh sentuh badan perempuan? Haram. Walaupun alasannya bertujuan untuk perubatan, tetap juga haram. Ada lagi banyak kaedah lain yang boleh digunakan. Beringatlah korang semua, niat tak menghalalkan cara tahu. Jelas ya. Selepas ustazah ni hadir, barulah mereka jalankan sesi yang selanjutnya. Bacalah surah-surah Al-Quran. Pengantin perempuan pun terjaga semula daripada pingsan, tetapi masih lagi dalam keadaan kerasukan. Cumanya kali ni tak adalah jerit-jerit bagai apa semua tu. Siap boleh diajak sembang lagi. Kan mudah. Nasib baik boleh diajak sembang. Senang sikit kita ni nak tahu apa punca gangguan itu boleh bermula kan. Sebab dah bersembang, kita koreklah sikit punca-puncanya. Rupa-rupanya jin dalam badan perempuan ni memang dah lama mengidam, suka dengan perempuan tu. Jadi masa majlis perkahwinan tu berlangsung, dia ni, jin ni, tak suka perempuan tu berkahwin. Itu yang dia bersilat sama tu. Bila ustaz ni tanya daripada mana jin tu berasal, jin tu tak nak bagi tahu. Lain ditanya, lain pula yang dijawabnya. Jin tu siap boleh kata tahu, dia ni memang suka dengan silat. Perkara pertama, jin tu suka perempuan. Perkara kedua yang ustaz dapat tahu, jin tu suka silat. Ustaz tu minta lagi, janganlah dikacau perempuan ni lagi. Kesian dekat perempuan ni, dia ni nak berkahwin. Lepaskanlah ikatan kamu dengan pengantin perempuan ni. Tapi jin ni degil, tak mahu dengar cakap. Biasalah, nama pun jin. Antara makhluk yang cukup degil dekat dunia ni, selain pada manusia, jin ni lah. Degil. Kemudian ustaz ni tanya soalan tambahan. Pengantin lelaki macam mana pula? Kamu suka tak dengan pengantin lelaki ni? Kamu benci tak pengantin lelaki ni? Jin tu balas apa tau? Jin tu kata, dia tak benci pun dekat lelaki tu. Dia tak benci dekat pengantin lelaki. Dia sukakan perempuan, tapi dia tak mahu mereka berdua ni berkahwin. Confuse. Masa ni confuse. Kamu tak bencikan lelaki ni, kamu sukakan perempuan ni, tapi kamu tak suka mereka berkahwin. Maksudnya macam ni. Perkara pertama, suka dengan perempuan. Kedua, suka dengan silat. Ketiga, tak benci dengan pengantin lelaki. Dan yang terakhir, tak suka mereka berdua berkahwin. Ada 4 perkara yang ustaz perlu titik beratkan. Ini poin penting, kena take note. Ustaz ada cuba bacakan surah-surah Al-Quran supaya jin ni kepanasan. Cumanya jin ni pun cerdik juga. Setiap kali baca, jin tu akan keluar daripada badan pengantin perempuan. Lepas tu, tanpa disangka-sangka, pengantin lelaki pula yang dirasuk oleh jin yang sama. Masalah. Sekarang ni nak buat macam mana ni? Setelah berbincang lama dengan pelbagai pihak, mengambil setiap sudut pandangan yang bersuara, maka akhirnya mereka sebulat suara mengambil keputusan untuk cuba ikhtiar, mencuba nasib dengan kaedah membalutkan kedua-dua pasangan pengantin ini menggunakan selimut daripada bawah kaki sehinggalah atas kepala supaya pergerakan mereka ni terbatas. Kenapa dibalutkan dengan selimut? Sebabnya jin ni boleh berpindah badan dengan mudah. Pengantin lelaki pun dia boleh masuk, pengantin perempuan pun lagilah mudah dia boleh masuk. Mahu tak mahu, balutkan kedua-dua pengantin lelaki dengan perempuan ni supaya mereka berdua tidak dapat bergerak sekiranya dirasuk oleh jin setan seekor ni. Kemudian mereka mainkanlah alunan surunan dan juga kompang seperti acara silat atas tujuan supaya jin tu secara sedar tak sedar memasuki ataupun termasuk semula kepada pengantin ni kerana minatnya jin tu dengan persembahan persilatan. Bila dah kedua-dua kaedah balut pengantin dan juga acara silat dilaksanakan, maka secara serta-merta ustaz akan mengambil peluang ini memaksa jin tersebut membuat ikhtiar dan akad janji supaya tidak lagi mengganggu mana-mana pasangan pengantin di kampung dan juga penduduk setempat. Pergilah kamu ke tempat lain. Selepas akad janji tu, tiada lagi gangguan daripada jin yang sama. Penjelasan demi penjelasan telah kita dengarkan.
memperlihatkan bahawa setiap apa yang kita lihat tidak seperti yang kita jangkakan. Kena dengar daripada pelbagai pihak, dapatkan cerita sebenar daripada pelbagai sumber yang sahih. Sekiranya lah, kalaulah syuhada ni tak dapat penjelasan daripada mulut orang tuanya, mesti kita akan beranggapan kaedah yang digunakan pakai oleh ustaz itu adalah syirik. Betul tak? Walhal semuanya telah disusun rapi satu persatu supaya pergerakan jin syaitan tu terbatas dan menarik perhatian jin tu dengan menggunakan persembahan silat. Itu saja. Kemudian gunakanlah surah-surah Al-Quran macam biasa seperti yang dituntut dalam agama Islam. Jelaskan. Syukur Alhamdulillah. Selesailah sudah misteri atas tragedi. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Puan Syuhada. Bagi saya, satu perkongsian pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang kita dengar kisah yang sedemikian rupa. Kami doakan semoga Puan Syuhada dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik dalam menjalankan amalan ibadat seharian, insya-Allah. Jangan lupa saudara dan saudari, korang semua tekanlah tombol subscribe, thumbs up dan kongsikan kisah pengalaman Puan Syuhada ni kepada para penonton yang lain. Semoga kisah menarik ini dapat diambil manfaatnya bersama-sama kita semua. InsyaAllah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua, kita akan bersiaran lagi dengan kisah daripada pengirim yang seterusnya di dalam macam biasa kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.